وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين والأولياء والعلماء الله الصالحين، وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا وافتح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعليك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ بك بنعمتك علي ومن ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعوذ كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. من شر ما خلق وذرأ وبرأ. من شر ما ينزل من السماء. من شر ما يعرج فيها. ومن شر ما ذرأ في الأرض. من شر ما يخرج منها. ومن شر فتن الليل والنهار. ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يتلف بخير يا رحمن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia dan bahagia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati, memberkati, meridai, memudahkan serta menunaikan hajat kita. Sama ada hajat duniawi lebih lagi hajat ukhrawi. Sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak muslim muslimat dirahmati Allah, minggu lepas kita dah ambil sebagai mukadimah tajuk perbahasan kita berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang tak bawa risalah dia ambil, kan? Sebab memang biasanya insya-Allah kan? Memang ada faham dari yang saya bawa hari ini tu sebab dah biasa dah. Kan dah tahu dah. Sebab bukan apa, kita kadang-kadang balik kita kongsi dengan rumah. Kemudian letak tu anak dah kongsi buat kapal terbang kan. Tu yang cerita ibarat anak buat kapal terbang kadang-kadang. Ataupun cucu buat kapal terbang kan, buat kapal ke. Walau bagaimanapun alhamdulillah Allah Taala izinkan kita pada malam ni untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sama-sama berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan kita untuk kita memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah malam ini kita akan ambil hadis an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu صلاته إذا قام من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم رواه مسلم atau kama qala alaihi wasallam. Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW solat di waktu malam, bila Nabi melaksanakan qiyamul lail, Nabi bangun di waktu malam, Nabi solat dan baginda membaca doa iftitah, doa iftitah untuk qiyamul lail pada rakaat yang pertama. Ini untuk semayang yang pertama.
Nabi biasanya tak baca seperti mana yang kita baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini untuk semayang biasa. Dia untuk doa iftitah ni dia banyak versi dia. Salah satunya apa yang kita selalu baca. Dan untuk qiyamul lail, bacaan doa iftitah bagi qiyamul lail pada permulaan rakaat Rasulullah baca ni. Doa iftitah lepas Allahu akbar, Nabi pun baca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ini adalah doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW apabila menunaikan qiyamul lail. Dan kita boleh menampai doa iftitah ni esok, pagi esok kita baca bila kita mula melaksanakan qiyamul lail. Apa mafhumnya? Kita tengok mafhumnya. Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril, Mikail, Israfil. Ini adalah antara ketua malaikat. Jibril, Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul alaihi wassalam. Sekarang ni Jibril pencin. Kalau istilah kita pencin lah istilah kita. Sebab dah tak ada nabi, tak ada rasul. Tapi sebenarnya ada tugas yang lain. Apa dia? Jibril akan turun pada setiap malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikati war-ruh. Turunlah di malam Lailatul Qadar itu semua malaikat. Dan ar-ruh, ruh di situ ialah Jibril alaihi salam. Mana Jibril alaihi salam turun di malam Lailatul Qadar. Dan maka akan turun berada di bumi ini sehinggalah salamun ia hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Bukan kata qiyamah, bukan kata Lailatul Qadar ni datang sekejap je macam orang tua tu abang kat kita dulu. Muka macam hang ni tak pakai, tak jumpa Lailatul Qadar. Pasal apa? Dia main saat je, lepas tu dia balik. Kita pun kalau gitu tidur bercerah. Dia main saat tak tahu bila kan. Dia sebenarnya Lailatul Qadar ni daripada awal lagi. Itu sebab orang yang mendirikan malam-malam Ramadan mesti dapat. Cuma bezanya ialah di sudut kualiti. Kalau orang yang mendirikan daripada awal sampailah subuh, maka banyak ganjaran pahala yang dia akan dapat. Tapi kalau orang yang sekadar sembahyang maghrib berjemaah, sembahyang isya berjemaah, sembahyang tarawih saja, esok tak ada qiyamul lail, tak ada apa, dapat qadar tu, tak dapat, tetap dapat. Ulama kata qiyam apa ni Lailatul Qadar, tak dapat, semua orang dapat sekiranya dia menghidupkan malam-malam akhir Ramadan. Kerana Lailatul Qadar ni terletak di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi siapa yang sembahyang maghrib, sembahyang isya, sembahyang tarawih, insya-Allah confirm dapat. Cuma dia punya kualiti itu berbeza lah. Orang yang tambah dengan tadarus pula, lepas pada tarawih dia tadarus pula kan, bertambahlah dia punya ganjaran dia. Kemudian dia tuan iktikaf dalam masjid. Dan sebagian ulama kata di surau yang didirikan sembahyang 50 semalam pun boleh iktikaf juga. Ini adalah pandangan sebagian ulama. Sebagai istilah surau ni kita yang ni di Selangor, fatwa mufti Selangor, fatwa ahli majlis fatwa negeri Selangor mengatakan bahawasanya mana-mana surau yang didirikan Jumaat boleh niat iktikaf. Ada fatwa negeri Selangor. Fatwa negeri Perak tak boleh. Dalam bab ni saya ikut Selangor. Ikut Selangor sebab pahala lebih sikit. Wilayah Persekutuan tak tahu macam mana dia punya fatwa, dan saya tak baca. Kadang-kadang baca yang Selangor je. Yang wilayah Persekutuan wallahu a'lam. Dr. Zul wallahu a'lam apa pandangan mufti wilayah Persekutuan berkaitan dengan surau-surau yang didirikan Jumaat. Apakah boleh kita semayang sunat tahiyyat masjid
dan duduk berniat i'tikaf. Wallah saya belum baca lagi. Tapi yang Selangor dah baca, mana kata ahli majlis fatwa Selangor membolehkan. Perak kata buat masalah ni tak boleh. Sebab bagi dia surau tetap surau, walaupun didirikan Jumaat. Okey. Kemudian Mikail ditugaskan untuk Mikail. Apa tugas Mikail? Untuk menyampaikan segala keperluan kita. Kita sebut menyampaikan rezeki. Segala yang diperlukan oleh kita, mana Allah Ta'ala serahkan kepada Mikail. Dan dia ada anak buah dia. Mikail ni ada anak buah dia. Itu sebab orang Yahudi mereka terima kalau sekiranya wahyu itu datang daripada Mikail. Sekiranya wahyu itu dibawa oleh Mikail, mereka terima. Sebab al-khulush. Sebab benda yang menguntungkan mereka. Tapi bila Nabi kata yang mendatangkan wahyu ni ialah Jibril, mereka tak beriman. Mereka tidak beriman, tak mau terima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kerana ianya datang daripada Jibril. Tapi kalau ianya datang daripada Mikail, okey, pasal apa? Ada kepentingan maka di situ. Kemudian Allah Ta'ala juga sebut dalam Nabi SAW sebut juga dalam doa ni Israfil. Itulah malaikat yang akan meniup sangkakala, di mana malaikat Israfil ni dua kali tugas dia. Kali pertama dia tiup, habis semua orang mati dan berlakulah kiamat yang besar. Kali kedua dia tiup, akan dibangkitkan semula manusia dalam kubur. Roh akan pergi cari setiap tuan dia, masuk ke dalam tubuh, kemudian bangunlah jasad tadi. Dan bila mereka bangun dalam kubur, maka mereka ni akan dibawa ke padang mahsyar. Dibawa ke padang mahsyar. Dan orang yang pertama yang akan dibangkitkan dalam kubur ialah Nabi Allah Musa AS. Kalau tak silap Nabi Musa AS atau Nabi Ibrahim, itulah saya pun kesamaran. Orang yang mula-mula dibangkitkan oleh Allah dalam kubur. Sebab Nabi kata ketika dia bangkit itu, dia dah tengok ada Nabi Musa. Sama ada Nabi Musa dulu ataupun Nabi Muhammad SAW dulu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemudian dibawa kepada mahsyar. Orang yang mula-mula diberi pakaian ialah Nabi Allah Ibrahim AS. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan uratan ghurla, kata Nabi SAW al-Kamaqad. Manusia dihimpunkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tidak berkasut, uratan, dalam keadaan bertelanjang, ghurla, tidak berkhatan. Ini keadaan manusia. Kama badana awwala khalqin nu'iduh, kata Allah. Seperti mana di awal kejadian manusia, maka begitulah kami kembalikan keadaan mereka. Kita lahir dulu daripada perut mak kita, bagaimana keadaan kita? Tak berkasut, slipper tak ada, apa tak ada, dalam keadaan telanjang boleh, dalam keadaan tidak berkhatan atau berkhitan, maka begitulah keadaannya. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dan orang yang pertama yang diberi pakaian ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini diceritakan dalam hadis tentang Nabi kita. Wallahu a'lam, tak disebut secara khusus. Wallahu a'lam, mungkin ada hadis yang lain, wallahu a'lam, menceritakan tentang keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencipta langit dan bumi. Allah adalah merupakan pencipta langit dan bumi. Fatirus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi. Fatir ni dia khalaqa pun menjadikan, ja'ala pun menjadikan. Dia ada beza dah. Fatir ialah menjadikan sesuatu tanpa mempunyai contoh. Menjadikan sesuatu tu tanpa ada contoh sebelumnya. Kita nak buat sesuatu ni biasa kena ada contoh. Contohnya ada meja. Dah ada meja tu, dia kita boleh buat besar, kecil, panjang, pendek, sebab dah ada contoh. Handphone, kita nak handphone. Mula-mula dulu handphone, Masya Allah, besar berdayang,
kan, letak di poket belakang. Orang Melayu kontraktor dulu letak poket belakang tu, terjemai dia punya apa, antena dia. Masa tu aturkan 011 masa tu. Kan. Biasa kontraktor dah pakai biasanya masa tu. Kalau orang biasa ni tak ada masa tu kan. Suka bukan lagi suka. Yuska. Kira mana orang yang kira ada income yang agak ni lah masa tu. Kalau tengok tu dia besar, kemudian kecil. Sekarang ni tidak besar ni. Pasal apa? Pasal manusia ni dia tidak stabil. Dia buat sesuatu tu dia mengikut permintaan semasa. Sebab itulah dia berubah. Cintaan manusia ni berubah, tapi cintaan Allah Subhanahu Wa Taala tak berubah. Pasal apa? Sebab bila Allah cipta sesuatu memang sesuai. Sebab itulah kita belajar ilmu tauhid, mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Allah Taala tak sama dengan yang baru. Tak sama di sudut zat Allah, tak sama di sudut sifat Allah, dan tak sama juga di sudut perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta langit tak pernah murkah pun langit. Alladhi khalaqa sab'a samawati, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, samawati tibaqa, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, farji'il basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Thumma rji'il basara karratain, kata Allah. Kalau kamu tengok sekali tak puas hati, tengok sekali lagi. Allah Taala cabar kita, tengok ciptaan Allah. Kalau sekali tak puas, tengok dua kali tak puas, tengok berkali-kali, tak puas dah, tak puas juga, tengok ada tak kekurangan pada kejadian Allah? Tak ada. Kita apa yang dicipta oleh manusia, dia ada had, ada limit dia. Ada had, ada limit dia, ada expired date dia. Bangunan biasanya 99 tahun biasanya. Ada 99 tahun. Tak sampai ya. Dia punya limit dia berapa? Tak tahu. Kalau pokok sawit 25 tahun, pokok getah 25 tahun, kereta 5 tahun. Ini dia punya had umur dia. Kan? Had umur itu. Kita expired kita antara 60 ke 70. Manusia 60 ke 70. Itu kebiasaan yang kata Nabi SAW. Kebanyakan macam tu. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi lebih, alhamdulillah, peluang untuk dia menambahkan amal kebajikan dia, peluang untuk dia memberatkan timbangan kebaikan dia di hari akhirat nanti. Dan ada orang yang Allah Ta'ala kurangkan. Itu adalah rezeki masing-masing. Jadi nak cerita bahawasanya semua benda ni ada tarikh lukuh dia. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Semua benda ada limit, ada qadar dia, ada had dia. Contoh mata kita. Kalau Allah Ta'ala bagi lebih terang daripada apa yang sekarang ni, agak-agak ada orang gamak dan melayar. Tak ada orang tergamak dan melayar. Pasal apa? Bila mata dia lebih terang daripada apa yang ada sekarang ni, dia akan nampak semua. Benda-benda yang ada dalam ayat semua dia nampak. Sebab dalam ayat ni mesti ada, kita ada kuman ke apa ke Allah Alam lagi mesti ada. Jadi kalau mata dia lebih terang daripada apa yang ada sekarang, itu sebab orang tengok dengan mikroskop kan, supaya benda tu lebih nampak, lebih jelas, lebih terang lagi. Telinga kita, kalau Allah Ta'ala ciptakan lebih lagi daripada qadar yang sekarang ni, kita boleh dengar, Masya Allah, nak tidur tak boleh. Semua berjalan pun kita dengar. 3 batu semua berjalan, kita dengar. Pakai tak boleh tidur mana? Tak boleh tidur. Jadi Allah Ta'ala kata wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Cantik, elok, comel. Hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah. Qudrat, iradat, ilmu yang ada pada Allah Ta'ala, Masya Allah, sempurna, elok. Kita kadang-kadang terlajak, kurang, macam-macam. Pasal apa? Ini adalah perbuatan manusia. Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segala yang ghaib, yang tak nampak, dan Allah juga mengetahui yang nampak.
Kita kadang-kadang yang nampak pun tak tahu. Kita kadang-kadang yang nampak pun kita tak tahu. Cawan, nampak tak? Nampak. Apa bahan yang digunakan untuk buat cawan? Siapa nampak? Saya ada dekat tak nampak. Yang nampak luar dia. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-galanya, apa bahannya, campurannya, banyak mana campurannya, berapa lama dia boleh kering, semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ilmu Allah Taala ini disebut sebagai inkishaf. Ilmu Allah Taala inkishaf. Mana inkishaf ini tidak ada suatu benda yang tersembunyi daripada pandangan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang boleh disembunyikan. Walaupun benda itu tersembunyi pada kita, tapi tidak sembunyi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu Wa Taala apa? Allah Subhanahu Wa Taala tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata. Allah Taala tahu pengkhianatan yang dilakukan oleh mata. Sebab kadang-kadang orang tak tahu mata kita buat apa, jelin-jelin dia orang. Nak tunjuk ke mulut tak orang nampak, jelin dengan mata. Dan Allah Taala juga Allah Taala tahu juga apa yang tersembunyi dalam diri kita. Kita apa yang ada dalam hati pun orang kita bukan tahu. Apa yang ada dalam hati pun orang kita bukan tahu. Pasangan kita. Pasal apa kita boleh tidur lena, boleh makan kenyang? Pasal apa? Pasal kita ada sifat saling percaya mempercayai. Ada sifat saling meyakini bahawa pasangan kita tidak akan mengkhianati kita. Itu yang makan sedap, kenyang, tidur lena elok. Takdirlah suami dibubuh racun atau isteri bubuh racun sikit dalam makanan, berlorok dalam makanan, maka keras tu. Sebab kita tak tahu apa yang ada dalam hati perut pasangan kita. Tetapi pasal apa kita boleh hidup dengan aman damai, penuh kasih sayang, perasaan cinta? Kerana ada sifat saling percaya mempercayai. Ada sifat saling meyakini bahawa pasangan kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang boleh membahayakan diri kita. Engkaulah hakim di antara hamba-hambamu tentang apa yang mereka perselisihkan. Allah sebagai hakim, sebagai pemutus. Terus dalam apa jua benda yang berlaku dalam kehidupan kita, baliklah kepada Islam. Baliklah kepada Al-Quran. Baliklah kepada petunjuk yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping apa yang dihuraikan oleh para ulama, apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Itu cara penyelesaiannya. Jangan kita guna otak kita, jangan kita guna hawa nafsu kita untuk menyelesaikan sesuatu benda. Pasal apa? Otak kita, hawa nafsu kita tak mampu untuk menyelesaikan benda itu. Maka sebab itulah apa pun benda yang berlaku, kena balik kepada Allah. Sekarang ni orang dah bimbang, dah takut tentang virus ni, kan? Cara dia kena balik kepada Allah, minta kepada Allah. Tak kira benda tu manusia cipta ke, jin yang bawa hantar ke, apa ke, kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia, kita kena balik kepada Allah. Minta kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat sembahyang hajat, minta kepada Allah, berzikir, baca doa yang diajar oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pelindung untuk kita sebelum makan, cuci tangan, baca doa. Ini benar-benar yang diajar oleh Allah dan Rasul. Supaya apa? Supaya ianya dapat memelihara dan menjaga diri kita daripada benda-benda yang boleh membahayakan diri kita. Mana Islam dah ajar kita lama dah benda tu. Tapi oleh kerana manusia ni kadang-kadang dia rasa dia lebih bijak, dia rasa dia tu pandai, dia rasa dia tu hebat, akhirnya dia membelakangkan benda yang diperintah oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebablah kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman, marilah kita sama-sama balik kepada pengamalan Islam. Balik kepada pengamalan Islam. Kita tak mampu untuk menyelesaikan masalah tanpa kita rujuk dan kita balik kepada Islam. Allah sebagai pencipta kita,
Allah turun hidayah dan petunjuk kepada kita, maka kita mesti kena pegang hidayah dan petunjuk itu. Tak boleh kita nak guna hidayah dan petunjuk yang dicipta oleh manusia. Sebab manusia juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunjukilah aku jalan keluar yang benar daripada perselisihan mereka. Sesungguhnya engkau maha memberi petunjuk kepada jalan yang lurus bagi sesiapa yang kau kehendaki. Mana minta petunjuk, minta bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala bila kita berhadapan dengan apa jua situasi ataupun keadaan. Jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang manusia ni bila suatu benda berlaku, dia nampak makhluk dulu. Dia nampak makhluk, nampak doktor, nampak ubat, nampak teknologi yang ada. Dia lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda yang macam inilah yang perlu kita ubah, yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita. Perlu ubah, perlu perbaiki cara kita berfikir. Kena ingat, apa-apa benda yang berlaku, Allah dulu. Kemudian barulah kita usaha melalui makhluk. Tahu kita usaha melalui makhluk. Yang pertama Allah dulu. Tapi bila manusia meletakkan Allah nombor 10, nombor akhir sekali, maka berlakulah apa yang berlaku. Berlaku apa yang berlaku. Pengertian hidayah, tengok pengertian hidayah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-hidayatu hiya ma'rifatul haqq wal 'amal bihi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, pengertian hidayah ialah mengenali kebenaran serta mengamalkannya. Hidayah atau petunjuk itu maknanya ialah orang kenal, tahu kebenaran dan dia amalkan benda itu. Kita tahu sembahyang sunat rawatib, banyak ganjaran, banyak pahala, kita buat. Itu maknanya orang tu dapat hidayah. Hidayah apa? Hidayah itu taufiq. Kita dah sebut bulan minggu lepas kan? Kita dah sebut minggu lepas. Ada hidayah irsyad dan hidayah taufiq. Tahu suatu benda, dia laksanakan benda yang dia tahu, itu namanya hidayah taufiq. Maka benda ni lah yang kita kena usaha untuk dapat ke benda ni. Sebab ramai orang tahu puasa sunat ni bagus, ramai orang tahu baca Quran bagus, ramai orang tahu berzikir bagus, berselawat bagus, beristighfar bagus, tapi berapa ramai yang Allah Taala kurniakan hidayah taufik, petunjuk untuk dia laksanakan benda tu. Ayat ni yang benda yang kita kena minta kepada Allah, kena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala bantu dan tolong kita dalam nak melakukan benda yang diperintah, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Martabat hidayah, maratibul hidayah, martabat hidayah. Yang pertama, hidayah secara umum, hidayah umum. Mafhum firman Allah Taala, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Surah Al-A'la ayat 1 hingga 3. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan hidayah petunjuk secara umum. Apa maknanya? Maknanya ialah contoh macam ni. Hidayah umum ni semua orang dapat. Hidayah umum ni semua orang dapat. Contoh, bukan saja manusia, binatang pun dapat. Lembu tak pernah meminta kepada kita nasi Arab. Tapi dia ada orang bela lembu kan. Ada lembu pernah minta nasi Arab sepinggan. Sebab dia telah diberi hidayah oleh Allah. Lembu, ini makanan yang perlu kamu makan, yang sesuai untuk kamu. Ini minuman yang sesuai untuk kamu. Ayam, kita tabur emas kat dia, dia jaga-jaga, tak boleh, tak sedap. Tapi bila tabur beras, laju dia jaga.
Pasal apa? Pasal dia dah dapat hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan untuk makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian di sana ada juga hidayah yang khas. Mafhum firman Allah Taala, dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta daripada petunjuk. Maka mereka disambut petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Surah Fussilat ayat 17. Ini hidayah khas. Kita telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah Taala letak bagi kepada kita akal fikiran. Allah bagi kepada kita panca indera. Mata ada, telinga ada, mulut ada. Maka dengan panca indera yang ada ni, maka kita boleh berfikir dan kita boleh cari mana suatu benda yang baik dan mana suatu benda yang tak baik. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain, kata Allah. Tidak akan kami jadikan pada manusia itu dua mata, satu lidah dan dua bibir. Dan Allah telah memberi tunjuk kepada kita dua jalan, imma syakiran wa imma kafura. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini jalan baik, ini jalan tak baik. Jadi dengan akal fikiran kita, dengan akal fikiran yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dengan panca indera yang ada pada kita, mata, telinga, mulut, maka kita boleh uruskan diri kita. Kita boleh uruskan diri. Dah nampak depan tu ada lubang, asyik faham, terus lajak pergi juga, terjun masuk dalam lubang, ada lajak, dah tahu depan tu ada lubang. Maka gunalah panca indera yang Allah Ta'ala bagi, akal fikiran yang Allah Ta'ala bagi, mata yang Allah Ta'ala bagi, apa semua kan. Mana ponah nak dengar tu, turun lajak ke depan. Ini dinamakan hidayah yang khas. Tapi bila manusia menolak hidayah dan petunjuk ni, akhirnya mereka berada dalam kesesatan. Mana masuk lubang pula ada. Mafhum firman Allah Ta'ala. Dan kaum Ad, iaitulah kaum Nabi Allah Hud, dan Samud, kaum Nabi Allah Saleh. Dan telah pun ternyata kepada kamu sebahagian dari bekas-bekas tempat kediaman mereka. Dan kebinasaan mereka yang demikian ialah disebabkan syaitan memperelokkan pada pandangan mereka amal-amal mereka yang jahat itu. Lalu dia menghalangi mereka daripada jalan Allah, padahal mereka orang-orang yang bijak, pandai dan berakal. Surah Al-Ankabut ayat 38. Dia benda ni kadang-kadang bila kita tak guna sebaik mungkin panca indera yang Allah Ta'ala bagi, keimanan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, akhirnya kita mudah ditipu oleh syaitan. Wa zuyyina lahum su'u a'malihim. Syaitan menghias nampak baik, perbuatan yang buruk pun nampak baik. Ini adalah berpunca daripada syaitan. Sedangkan yang buruk itu tetap buruk. Tetapi bila syaitan menghiaskan benda yang buruk itu nampak cantik, itulah akhirnya manusia buat. Kadang-kadang kita tengok dulu-dulu, kalau dulu-dulu orang buat konsert, buat apa, tujuannya adalah untuk bantu anak-anak yatim, contohnya. Kan? Bantu mahal-mahal tahfiz, contoh, ini contoh. Buatlah konsert, beri benda, tudung. Tujuannya adalah untuk membantu sekolah-sekolah agama. Nampak macam cantik. Pasal apa? Pasal syaitan menghiaskan benda. Orang nampak macam cantik. Sedangkan benda tu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah benda-benda yang macam inilah yang kita kena selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sebab Allah Taala pelihara dan jaga kita. Sebab itulah bila kita terlajak, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk kita patah balik, untuk kita kembali balik ke pangkal jalan. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdini fiman hadait, Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Semua kita minta hidayah dan petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mari kita dah ada petunjuk. Pagi-pagi buta kita dah minta petunjuk kepada Allah lah. Supaya apa? Supaya perjalanan kita hari itu tu cantik elok. Allahumma hdini fiman hadait, kita minta. Selain daripada ihdinas siratal mustaqim tadi, selain daripada
wahdini wa'afini wa'fu anni tu kita tambah lagi dengan Allahumma hdini fi man hadait. Mana 3 kali kita minta petunjuk daripada Allah Taala paling kurang di waktu awal pagi. Supaya apa? Supaya perjalanan kita jadi cantik, perjalanan kita jadi elok, sehinggalah kita balik isya dan sebagainya sampai kita tidur pula. Kemudian yang ketiganya hidayah taufik dan ilham. Seperti yang saya sebut tadi kan, hidayah taufik dan ilham adalah kekuatan dalam melakukan perkara dan benda yang kita tahu. Mafhum firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, nescaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki dari sisi kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Surah Al-Qasas ayat 56 hingga 57. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita usaha dan ikutlah petunjuk yang digariskan oleh Allah, kemudian minta kekuatan untuk melaksanakan benda itu. Minta kekuatan untuk melaksanakan benda itu. Sebab bila kita ada kekuatan untuk melaksanakan benda itu, maka kita dianggap orang yang telah mendapat taufik atau hidayah taufik dan ilham. Hidayah taufik dan ilham. Mafhum firman Allah Ta'ala, jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tiada memberi penolong. Surah An-Nahl ayat 37. Sebab kita tengok Nabi SAW berkali-kali berusaha untuk mengislamkan bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Dan kita tahu Abu Talib ni adalah orang yang paling banyak berjasa di dalam dakwah Nabi SAW, berjasa kepada agama Allah, tetapi dia tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Sebab Allah Ta'ala kata, kamu tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang kamu sayang, orang yang kamu kasih. Sebab petunjuk itu milik Allah. Petunjuk yang mana? Petunjuk taufik dan petunjuk yang secara umum memang semua orang dapat. Orang dengan azan, dia tahu ini waktu semayang. Nak pergi tak pergi, itu je. Orang tahu bulan Ramadan wajib puasa, judi haram, tikam ekor haram, orang tahu. Tapi kekuatan untuk meninggalkan benda itu tak dapat. Kekuatan untuk buat benda yang diperintah oleh Allah itu tak dapat. Ini yang kita kena minta kepada Allah. Kena merayu dan berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala bantu dan tolong kita. Dan yang terakhir kita tengok hidayah di akhirat, ialah hidayah menuju ke syurga atau ke neraka. Mafhum firman Allah Ta'ala, dan kami cabut segala macam dendam yang berada dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami, mana memberi hidayah kepada kami kepada syurga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah syurga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi kita ni bila selesai saja melintasi titik Siratul Mustaqim, mana dah selamat daripada neraka. Sebab jambatan dibentangkan di atas permukaan api neraka Jahannam. Orang yang terselamat, mereka akan dikumpulkan sekali lagi di Qantarah, ialah tempat antara neraka dengan syurga. Bagi orang yang selesai urusan, tak ada apa-apa benda yang perlu diselesaikan lagi, mana dia dah bertaubat, dia dah memohon maaf di atas kesalahan dan kesilapan dia, maka dia akan terus dimasukkan ke dalam syurga. Bila dia masuk ke dalam syurga, dia dah tahu dah arah mana dia nak pergi. Ini dikatakan hidayah di akhirat nanti. Tak perlu tanya reception dah. Kita kan lagi nak check in hotel dekat apa kan?
Kita kena pergi tengok bilik mana, nombor berapa, tingkat berapa. Dalam syurga tak ada. Kita masuk langkah bijak ke syurga, kita dah tahu kita tingkat berapa, bilik nombor berapa. Ini adalah hidayah di akhirat. Ada kalau orang nak tunggu, malaikat nak tunggu, sila ini lalu bukan apa nombor ni, ni sini tak ada. Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita menuju ke syurga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, ayat yang terakhir kita tengok mafhum firman Allah Taala, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain daripada Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Orang kafir bersama, orang ahli neraka sama, dia masuk je dalam neraka, dia tahu dah mana diri dia. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka sebab itulah kita kena usaha untuk dapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena banyak berdoa kepada Allah, dampingi orang soleh, orang yang bertakwa. Saya selalu sebut dan ulang berkali-kali benda ni. Kita dampingilah orang soleh, orang yang bertakwa, orang yang baik hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada dengan kita dampingi mereka, berkawan dengan mereka, insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergaul, berkawan dengan orang soleh ni, kalau kita lupa dia akan ingatkan kita. Kalau kita ingat, dia akan bantu kita. Itu hikmah kita bergaul, berkawan, dampingi orang soleh, orang yang bertakwa. Hikmah dia, kata Nabi SAW, kalau sekiranya kamu lupa, yuzakiruka, dia akan ingatkan kamu. Oh, ini ada kuliah, oh malam ni ada program majlis ilmu. Dan kalau kita ingat, dia akan bantu kita. Jom kita pergi sama-sama, mungkin, kan? Ataupun apa-apa benda yang dia boleh bantu kita. Jadi sahabat-sahabat, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah, saya satulah benda yang boleh kita kongsi pada malam ni. Tajuk yang kita dah ambil sebagainya di minggu lepas. InsyaAllah mudah-mudahan ia yang memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat, insyaAllah. Wallahualam. Sila pada satu dua soalan yang boleh kita kongsi, silakan. Ya. Kita saya kecil juga pernah dengar orang bercerita kepada kayu dan pasar dan sebagainya kan. Ya. Tapi kita pernah dengar dia tidak bersama-sama sama-sama dengan berarti silakan firman. Yang kedua, apa fungsinya tulang sulbi? Sebab bila roh kita dah sakit hancur, tulang sulbi kita tak wujud. Apa kaitan dengan roh yang mencari jadi tulang sulbi ni apa? Silakan. Okey, ada dua soalan. Yang pertama, dulu kita dah dengar orang tua dah cerita yang beku lah, pokok sujud lah, apa macam-macam lah. Anda datangnya dan turunnya Lailatul Qadar. Dia sebenarnya tanda-tanda tu memang kalau Allah nak bagi memang boleh. Tapi bukan itu menjadi syaratnya. Bukan itu menjadi syaratnya. Janganlah pula ambil ayat setalam tak depan. Zikir tengok tak buku-buku banyak ni tidur lah. Dia tak semestinya itu tanda Lailatul Qadar. Dan kalau kita tengok di zaman Rasulullah SAW, kebanyakannya Rasulullah sebut cerita malam ni Lailatul Qadar, kan? Maka sahabat-sahabat pun bangun dan melaksanakan qiyamul lail. Dan sehinggalah suatu hari Lailatul Qadar nak turun dah kata Nabi SAW, tapi oleh kerana ada dua orang sahabat yang berselisih, bergaduh, akhirnya ditahan Lailatul Qadar. Dan selepas daripada itu Nabi dah tak cerita dah bila turunnya Lailatul Qadar. Kita bayangkan, Masya Allah, berapa banyak rahmat Allah yang Allah telah angkat dengan sebab orang Islam bergaduh sesama mereka. Maka sebab telah berdamailah kita, berbaiklah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Itu sebab kita orang Islam ni, sesama Islam, kena berlapang dada, saling memaafi sesama kita. Dan soalan yang kedua berkaitan dengan ajbuz zanab. Dalam bahasa Arab dia punya ajbuz zanab, itulah tulang yang segi tulang cenungi. Dia panggil tulang sulbi.
Rezeki dia macam tikuk-tikui tu. Itu adalah benih anak Adam. Itu satu-satunya anggota yang tak hancur. Bagi orang yang tak mati syahid, bagi orang yang tidak ada kelebihan, semua jasad dia akan hancur. Yang tak hancur hanya ajlun dalam ataupun tulang itulah, tulang sulbi itu. Dan daripada tulang sulbi itulah Allah Subhanahu Wa Taala akan cipta manusia kembali. Daripada tulang itu Allah Taala ciptakan manusia kembali, dan akhirnya manusia akan jadi macam kita sekarang ni. Macam kita sekarang ni kan, tinggi kita tahu seperti mana bagi lelaki, tinggi dan besarnya seperti mana Nabi Adam AS. Bagi orang perempuan, tinggi dan besar mereka seperti mana Siti Hawa. Siti Hawa. Ini adalah apa yang digambarkan oleh Rasul SAW tentang keadaan kita di sana nanti. Tak ada yang rendah dah, risau dah. Kan? Tak ada yang rendah dah. Semuanya sebaya, sama. Ketika kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga nanti. Ya. Tinggi kita. Lebih kurang 27,5 meter. 27,5 meter lebih kurang tinggi. Tak celui surau kita ni. Tak celui. Silakan ada satu dua soalan yang boleh kita kongsi. Ini saya ambil lepas ini Ustaz. Ustaz malah seperti macam ni. Ini kan mereka yang jahat itu. Mereka yang jahat itu saya kata syaitan lah. Yang jahat itu. Yang mana yang sambil ni. Mereka yang yang jahat belakang tu. Belakang. Oh ya, okey. Maknanya syaitan ni kan. Yang tu. Syaitan ni dia mengganggu ibadah kita. Selalu ganggu. Lepas tu kalau kita sembahyang kan dia ganggu akidah kita. Dia was-waskan kita, kunci kita di mana, kita di mana. Macam mana Ustaz? Dia benda tu sebenarnya kan. Siapa ni dia dah janji dengan Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Aku mesti akan menyesatkan anak Adam ajma'in, semua sekali, tak ada yang terkecuali. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang akan terselamat ni ialah orang yang baik hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi syaitan usaha untuk merosakkan kita, maka kita kena usaha untuk membenting diri kita daripada dirosakkan oleh syaitan. Terus sebab syaitan kata apa akan datang min baini aidihim, ke depan, wa min khalfihim, wa an aymanihim, ke kanan, wa an daripada depan, belakang, kanan, kiri. Kan? Yang dia sebut apa? Atas, bawah. Yang dia sebut atas, bawah. Maka ulama kata kita masih ada dua jalan yang kuat, benteng yang kuat. Itulah kita bermunajat kepada Allah dengan kita perbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dua arah ini dapat mengarahkan empat arah yang diserang oleh syaitan. Maka sebab itulah bila kita kurang bermunajat kepada Allah, kurang kita sujud kepada Allah, maka sebab itulah dia mudah untuk rosak itu. Bahkan kalau kita tengok ulama-ulama pun ada yang dipesong oleh syaitan. Ulama-ulama yang hebat pun ada yang dipesong oleh syaitan. Maka sebab itulah kita kena minta Allah Ta'ala bantu dan tolong kita dalam menghadapi tipu daya syaitan. Kita baca kisah Bal'am bin Ba'urah di zaman Nabi Allah Musa AS. Bagaimana akhirnya dia disesatkan oleh syaitan. Bersesat, akhirnya dia disesatkan oleh syaitan. Ini ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama besar. Bukan kita kemerih macam kita kan, bukan Thomas Mana macam kita ni. Tapi oleh kerana kodok dan ada Allah Ta'ala tu kan, maka sebab itulah kita kena minta ihdinas siratal mustaqim. Sebab Allah Ta'ala istiqamahkan kita di atas petunjuk, di atas jalan yang benar, dan minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita. Bila kita terlajak, minta Allah Ta'ala tarik balik kita untuk kembali ke pangkal jalan. Wallahualam, itulah yang kita boleh ini. Kalau tidak memang tak boleh nak tumbuk syaitan, tak boleh. Kita tak nampak dia. Kalau nampak boleh kita tunggu ke, tahan, kita kata apa,
tahan apa-apa kan, sebab dia tak boleh. Caranya ialah dengan kita memohon bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidika banu imaik nawasina biyadik. ماض فينا حكم قدر فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وزرت في كتابك أو علمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.